الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita petang ini dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang ini petang yang ketiga daripada bulan Safar 1427 Hijrah. Allah masih lagi menyangka usia bila kita ke lapangan kesihatan sama-sama berada dalam majlis ilmu dalam keadaan suasana angin di luar. Cuaca di luar hampir menunjukkan kepada hujan. Kalau kita tengok di antara akhlak Rasulullah, bila angin main selalu Nabi susah hati. Angin lalu Nabi susah hati. Nampak riak wajah Nabi tu wajah susah hati. Dan bila hujan turun, Nabi akan ceria. Sebab hujan, dia satu rahmat. Inna anzalna, kami turunkan kepada kamu mubarakan, air yang berkat. Hujan itulah. Hujan, dia satu rahmat. Tapi angin, di dalamnya kadang-kadang membawa malapetaka. Sebab itu kalau kita tengok Nabi, kalau angin main, angin tiup kan, betul, Nabi susah hati. Hujan turun, Nabi sorak. Jadi kalau tengok angin saja, hujan tak turun, susah hati kan? Baik, petang ni insya-Allah kita akan sambung balik kajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 50 gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama kongsi, apa yang sama-sama kita belajar, apa yang sama-sama kita bincangkan pada petang ini, sama-sama kita dapat amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah setakat mana mampu. Man la yatruku kullu, siapa tak boleh nak buat semua yang dipelajari. La yatruku kullu, janganlah tinggal semua yang dipelajari. Dekat mana boleh buat? Buat. Jangan tinggal semua. Baik. Hari ini insya-Allah kita nak tengok muka surat yang ke 31. Baik. Hari ini insya-Allah kita nak tengok muka surat 31, bab yang ke-7. Oh, bab ni nampak gaya berat sikit. Baik. Petang ni insya-Allah kita nak bicara berkaitan dengan isu salat dan juga doa di tengah malam. Kalau kita boleh terjemah dalam bahasa mudah kita hari ini, kita nak bicara tentang tajuk qiyamul lail. Ataupun dalam bahasa lain yang orang Melayu kita sebut, kita nak bicara bab tahajud malam ni. Petang ni kita nak bicara tentang tajuk tahajud. Satu di antara amalan yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu daripada amalan yang tak pernah ditinggalkan oleh orang-orang soleh sebelum daripada kita. Nabi kata tahajud ni, nama kata orang soleh, semua buat tahajud. Orang baik semua buat tahajud. Fa innahu da'abus salihin qablakum. Dia merupakan satu amalan yang dibuat oleh orang soleh sebelum daripada kamu. Nama kata orang baik semua buat amalan. Kita nak bincangkan. Itu kalau boleh kita setiap tengoklah untuk melaksanakan amalan seumpama insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik. Hujan. Alhamdulillah. Baik. Saya bagi pada ayat Muslim 30 saat. Ayat Muslim nak doa apa? Doa lah. Sebab antara doa yang makbul, doa waktu dia turun. Wala nak minta nikah doa apa. Masya-Allah. Baik, kita bagi 30 saat. Doa lah setakat mana boleh. Boleh tolong hujan boleh dengan suara insya-Allah kan. Baik. Hadis yang pertama berkaitan dengan isu salat dan doa di tengah malam. An Aisyah
Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwal al-layl wa yaqumu akhirahu fa yusalli. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, masa kalau kita tutup satu itu belakang, ya, nak kita dulu dan tutup selain dia buang CD-nya. Kita try dari dua pasal. Sama, kita buang CD. Oh, apa? Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam nombor 3. Isteri baginda yang pertama Khadijah Al-Kubra. Isteri yang kedua Saudah yang dikahwinkan, yang baginda kahwin sebelum baginda berhijrah, Saudah. Dan isteri baginda yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan inilah satu-satunya isteri yang berstatus anak darah, Aisyah. Dan Aisyah waktu kahwin dengan Rasulullah 7 tahun. Waktu duduk dengan baginda 9 tahun. 9 tahun dia baru duduk sekali dengan Rasulullah SAW. Sebab itu kalau dibuat satu artikel dalam Facebook, satu artikel dalam WhatsApp yang kata hujah Nabi kahwin umur 7, Aisyah kahwin umur 7 bersama Rasulullah umur 9, dia kata tak betul. Nabi sebenarnya kahwin dengan Aisyah umur 11, Nabi bersama dengan Aisyah umur 17. Hujah dalam artikel tu salah. Sebab ulama-ulama kita banyak telah menyatakan baginda kahwin dengan Aisyah umur 7 dan bersama umur 9. Boleh kalau selesai. Baik. Dan Aisyah ni masuk seorang daripada 3 orang yang iman sempurna. Nabi kata kabula minal rijal katsir. Manusia lelaki yang sempurna iman, orang lelaki yang iman sempurna ramai. Walam yakmul minan nisa illa salasa. Tapi orang perempuan yang sempurna iman ni 3 orang. Riwayat dia sebut 4. Tetapi 3 sudahlah. Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan Rasulullah, dan yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Ini di antara perempuan yang sempurna iman. Ya, baik, selesai saja bagi kenal. Dan Aisyah meninggal dunia tahun 56 Hijrah. Umur ni saya tak ingat berapa, tapi meninggal dunia 56 Hijrah. Baik, selesai. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam dan berdiri salat di akhir malam. Ini satu pengakuan yang dibuat oleh isteri baginda. Isteri baginda menyatakan, Aisyah mengatakan, Nabi ini di antara perangai Nabi akan tidur awal malam. Nabi akan tidur di awal malam dan baginda akan bangun di akhir malam untuk bersolat tahajud. Hadis ini secara tak langsung nak mengajak kepada kita, ayah-ayah yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di belakang. Kita dah setiap banyak kali dah, macam manalah nak bangun tahajud, macam manalah nak bangun sembahyang 2 rakaat. Lama dah duk impi nak bangun tahajud ni. Lama dah duk terik nak buat qiyamul lail ni. Tambah pula duk mengaji, umur kau meningkat, makin duk mengaji, makin duk rasa qiyamul lail nak buat langsung ni, tahajud 2 rakaat. Duk rasa nak buat, macam mana nak buat? Pokoknya kaedah yang diajar oleh Rasulullah, nak bangun tahajud kena tidur awal. Itu cara dia. Faham tak bahasa saya betul? Maknanya nak bangun buat ibadah di pagi hari, kena setiap tidur awal. Tidur awal itu pukul berapa Ustaz? Kalau kita tengok hadis yang lain, baginda mengatakan fa idza dhahaba sa'atu min al-'isha, bila berlalu sejak lepas Isya. Kita terjemah hari ni mudah macam ni lah. Isya lepas setengah, dia lepas semayang apa semua pukul 9, sejam lepas pukul 9, pukul 10 lena. Bila pula lena pukul 10, insya-Allah kita boleh bangun pukul 4 pagi, insya-Allah. Yang ni ayah-ayah kalau nak kuatkan hujah ni, percaya ataupun tidak, ayah-ayah boleh cek dengan orang yang kaji dalam bidang sains. Boleh kaji dengan bidang sains. Tidur yang paling berkualiti, kita pernah jumpa satu artikel pakar daripada Jerman, tak silap, dia kata tidur yang paling berkualiti sekali, tidur daripada pukul 10 sampai pukul 4 pagi ya, yang tu paling berkualiti. Kalau lajak pergi sampai pukul 6, tidur jadi tak berkualiti lah.
Satu. Maknanya sama macam mana yang Nabi pesan, tidur awal, bangun awal. Sama. Dia kata pula dalam artikel tu, kalau manusia tu tidur lewat lebih daripada pukul 12 dia tidur, dia sukar untuk bangun pagi. Tidur dia pula jadi kurang berkualiti. Sebab tidur hak sedap sekali ni, hak start pukul 10 sampai pukul 1, pukul 2. Yang tu tidur kuat. Kita terjemah logak kita ni kuat. Tapi kita masyarakat Malaysia nak tidur pukul 10, susah. Pukul 10 baru tinggal tengok sama reda. Nak tengok seherong. Kalau rumah lepas, pukul 9. Dia pun tengok kena Nabi 6-0 kena Universiti. Kita selalu tidur lambat. Bila tidur lambat, ghalibnya biasanya bangun lambat. Sebab itu kalau orang tanya macam mana cara nak bangun awal kan? Macam mana nak sembahyang subuh berjemaah? Sama kan? Isu yang sama. Nak bangun tahajud, nak sembahyang subuh berjemaah, dia tak ada cara lain. Cara nombor satu, tidur awal. Boleh kan? Saya forum baru ni, saya lakukan forum subuh jadi Masjid Timur. Dia bertanya macam mana cara nak bangun sembahyang subuh berjemaah. Saya ambil satu kitab yang dikarang oleh seorang ustaz di Mesir. Kitab dia Salatus Subhi Masna'ur Rijal. Sembahyang subuh ni dia adalah kilang mengeluarkan pejuang-pejuang Islam. Sembahyang subuh ni lah kilang untuk mengeluarkan pejuang-pejuang Islam. Dalam kitab tersebut dia sebut macam mana cara nak sembahyang subuh berjemaah. Dia sebut dekat 20 cara. Macam mana nak bangun sembahyang jemaah ada lah, macam-macam nak kunci jam lah. Dia kata yang mana tak nikah kena menikah lah. Ya, sebab nak kena gerak. Dia kata jangan tidur seorang-seorang. Jangan makan sebelum nak tidur, jangan makan. Dia kata kalau makan baju tidur. Yang tu semua punca nak makan, yang subuh belakang lah. Dia senarai hampir 20. Tapi poin nombor 1 dia tetap sebut kena tidur awal. Jadi kaedah mudah bagi kita ajak kepada kita. Aisyah sendiri sebut Nabi ni passion Nabi tidur awal waktu malam, dan Nabi akan bangun di akhir malam untuk bersembahyang. Boleh faham bahasa tu? Jadi poin nombor 1 boleh tulis kat tepi tu. Bangun awal. Tulis tu. Silap. Kena tidur awal. Baru kena ayat. Tulis kat tepi tu saya. Sebab tu yang muda-muda ni kita cadang habis-habis kuliah kita cadang sekali kalau dia nak habis dah. Jadi kalau elok tadi rumah dia nak. Dia pergi melampuk kedai Tombiam, pergi melampuk kedai apa? Nama plan kedai pusat tu. Subuh satu. Boleh kan? Ibu-ibu di belakang pukul 10 tu tutup dah TV, tutup semua sekali lampu-lampu kali. Rasa tu tengok TV kan, pukul 11. Ayah-ayah kata boleh buang dalam tabiat tengok Gusti. Tak tengok Gusti tu. Sekali-sekala boleh lah. Tapi kalau sampai hari-hari kita lewat, jangan macam mana. Rugi kita di akhir waktu tu. Rugi sangat. Baik, selesai. Kalau terpaksa, tu tak boleh. Kalau memang kena berjaga, tu tak boleh. Saya bekerja Ustaz, saya mesyuarat Ustaz, saya ada program Ustaz, saya ada tugas yang perlu saya buat sampai pukul 1 pukul 2 pagi. Yang tu kita tak upaya kata apa lah. Boleh kan? Tapi kalau saja-saja jangan. Hukum dia makruh. Saja tidur lambat, makruh. Kalau buat kerja yang berkait dengan agama, hukumnya sunat tidur lambat, silakan. Tapi kalau saja-saja nak tidur lambat, tak ada kerja apa pun, saja nak menemu, nak sembang pura-pura, makruh tidur lambat. Boleh kan? Kita sekejap sama-sama. Satu. Yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, afdalus salati ba'da al-mafrudati salatun fi jawfil layli, atau kama qala rawahu Ahmad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang afdal, maksudnya sembahyang sunat yang terbaik, sembahyang yang paling baik sekali setelah salat wajib, yakni setelah salat fardu 5 waktu, adalah salat di tengah malam. Sembahyang yang paling afdal selepas sembahyang fardu, selepas subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, Nabi kata lepas 5 ni yang paling baik sekali sembahyang adalah sembahyang tengah malam, sembahyang tahajud juga. Wassa'i kelebihan sembahyang tahajud ni.
Dan sembahyang tahajud pula untuk maklumat Nuzilan, syarat dia kena tidur. Kena tidur. Tidur sat 5 minit pun tak apa. Bila tidur, bangun boleh sembahyang tahajud. Bila waktu tahajud ni Ustaz? Waktu tahajud ni dia start lepas daripada Isyak boleh buat dah. Mana lepas kita sembahyang Isyak, kalau lena 10 minit, 15 minit, lepas tu kita bangun, boleh dah sembahyang tahajud. Maknanya syarat dia tidur. Tapi sembahyang tahajud yang paling afdal adalah di hujung. Sembahyang malam, sembahyang malam ni lepas Isyak tidur sebentar boleh buat lah. Kalau paling baik buat di hujung, yang tu yang terbaik. Boleh dapat zakat orang selesai. Sebab tu kita minta sama-sama buat. Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan hadis ni, dia meriwayatkan hadis, dia kata sembahyang yang paling afdal selepas sembahyang fardu, sembahyang tengah malam. Dia sembahyang tengah malam 300 rakaat. Tiap-tiap malam 300 rakaat. Ni periwayat hadis ni. Lama banyak Allah 300 rakaat. Cucu Rasul, cicit Rasulullah, apa, Ali Zainal Abidin bin Husain. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cicit Nabi lah, anak Sayyidina Husain, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam 1000 rakaat. 1000 rakaat. Depa kata macam mana Ustaz nak buat 1000 rakaat kalau kita kira dengan jam tak cukup Ustaz oi. Orang yang Allah bagi kat dia kelapangan masa, dia boleh buat lebih daripada yang kita fikir. Orang